Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, macam mana? Semua sihat ke selepas divaksinkan? Semua sihat lepas divaksinkan? Okey ada yang demam ke? Ada yang sakit-sakit badan ke? Kamu kena kuat ya, kamu kan muda lagi. Kena kuat. Dengan harapan bila kita semua sudah divaksin, kita semua boleh jumpa di sekolah seperti macam biasa. Okey, sebenarnya saya pun dah tak sabar dah nak jumpa korang. Tengoklah, kita ni dah sampai habis bab dah. Kita dah habis bab dah. Fully online kita ni kan. Okey, fully online. Jadi untuk hari ni, dalam kelas saya hari ni, kita nak habis pula. Kita nak masuk bab yang terakhir yang kita tak bincang lagi. Iaitu berkenaan dengan thermochemistry. Betul? Berkenaan dengan thermochemistry. Okey, jadi dalam bab ini ada 3 subtopik. Dia ada 3 subtopik dalam bab ni. Saya cerita dulu sedikit berkenaan dengan bab ini. Dia ada 3 subtopik. Yang pertama kita nak kenali apa itu thermochemistry. Lepas tu yang kedua kamu nak kena pandai dia ada sedikit calculation. Dia ada sedikit calculation yang mana kita pergi lagi spesifik. Reaction thermochemistry di dalam reaction of chemistry. Lagi spesifik yang mana kita ada 5 kalau tak silap saya. Kita nak kena belajar heat of neutralization, heat of displacement, heat of combustion, heat of apa lagi saya tak ingat. Kalau tak silap saya ada 5. Itu bahagian yang kedua. Dan bahagian yang ketiga kita nak tengok application. Application thermochemistry dalam kehidupan kita seharian. Tapi dalam kelas saya hari ini, kita hanya nak belajar berkenaan dengan thermochemistry sahaja. Thermochemistry sahaja dan pastikan selepas habis kelas saya ini, kamu dah boleh bezakan apa itu exothermic, apa itu endothermic. Lepas tu kamu dah boleh buat, kamu dah boleh lukis gambar rajah tindak balas reaction of exothermic and reaction of endothermic. Macam mana nak lukis dia? Itu yang saya nak ajar kamu hari ini. Hari ini kita tak ada calculation, kita tak ada apa-apa lagi. Hari ini hanyalah pengenalan untuk bab 3 sahaja. Iaitu berkenaan dengan thermochemistry. Okey? Saya share slide dulu. Saya rasa kita tak payahlah ni kita pergi je laju-laju sebab saya tahu korang pun dari tadi lagi korang duk mengadap je dari jam 8 pagi tadi lagi korang duk online kelas, ada yang online ada yang offline kan. Okey, muka surat berapa kalau dalam buku teks kamu ni? Dalam buku teks kamu muka surat 116, 120 dah saya buat. Tak lagi. Ni dah atas. Muka surat 116. Okey, korang boleh buka buku teks korang muka surat 116. Ni tengok ni. 3. Hari ni kelas kita kita dah pergi ke chapter yang paling last sekali. Semua dah belajar. Inilah yang last sekali yang kita nak belajar, which is thermochemistry. Yang macam saya cakap tadi, dalam thermochemistry, dalam bab yang 3 ini, ada 3 benda penting sahaja yang perlu kamu tahu. Ada 3 benda penting sahaja yang perlu kamu tahu. Iaitu heat change in reaction, heat of reaction
application of endothermic and exothermic reaction in daily life. Untuk kelas kita hari ini, kita hanya nak tengok berkenaan dengan heat of reaction. Kita hanya nak tengok berkenaan dengan heat of reaction. Kita nak tengok ini heat of reaction sahaja dalam kelas saya hari ini. Okey, jadi kita pergi satu persatu, kita tengok apa itu heat in reaction. Okey, dia macam ni ya, anak-anak. Dalam tindak balas, sama ada chemical, sama ada tindak balas chemical ataupun physical. Tindak balas ni sama ada tindak balas kimia ke, tindak balas fizik ke, ada sesetengah tindak balas itu melibatkan pembebasan haba ataupun penyerapan haba. Ingat lagi tak kalau contohnya kalau fizikal ni kan, kalau contoh fizikal daripada pepejal nak jadi kepada cecair, nak jadi dia kepada cecair, dia mesti buat apa? Dia mesti serap haba ke dia mesti bebaskan haba? Daripada pepejal nak jadi cecair, daripada cecair nak suruh jadi gas, dia perlu ada perlu serap haba, ada yang perlu bebaskan haba. Jadi bila kita gabungkan tindak balas kimia, bila tindak balas kimia digabungkan dengan satu proses dalam semasa tindak balas kimia itu ada sebenarnya satu proses yang terhasil yang melibatkan pembebasan haba ataupun penyerapan haba. Jadi kita namakan dia sebagai thermochemistry. Thermochemistry maksudnya haba yang berlaku semasa tindak balas kimia. Itu yang kita kenali dia sebagai thermochemistry. Boleh? Faham? Kalau faham cakap ya dulu sebelum saya sambung yang lain. Sekarang ni saya nak kamu faham istilah thermochemistry. Thermochemistry itu adalah perubahan haba, heat change during a reaction. Itu yang dikatakan thermochemistry. Faham tak? Kalau faham jawab ya. Tulis ya. Saya nak tengok dulu. Faham tak? Thermochemistry is heat change during chemical reaction. Kalau orang tanya what is thermochemistry? Thermochemistry is heat change. Heat change. Itu adalah key point dia. Heat change during during chemical reaction. Okey, tak ada orang jawab ya pun ni. Kenapa ni tak aktif ni? Kenapa malas ni? Saya rasa macam dah 2 minggu lah saya tak berpopek bersama korang. Aktif sikit. Ke tak faham ni? Tak jawab ni, tak faham ke? Nak kena saya ulang ke? Nak kena saya ulang ke? Korang tak jawab. Kalau nak suruh ulang, cakap ulang. Kalau dah faham, cakap ya. Tulis dekat mesej. Saya nak tengok. Okey? Boleh juga ulang. Ini yang boleh juga ulang ni. Ulang cikgu. Tadi line tak berapa clear. Okey. Itulah masalahnya. Kalau jawab macam tu. Okey, kan bagus kalau jawab macam tu senang. Kalau nak suruh saya ulang, saya ulang. Okey, bagus. Okey, tak apa, saya ulang. Okey, hari ni kita belajar bab baru. Belajar bab baru iaitu berkenaan dengan termokimia. Kan, termokimia ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia sebagai thermochemistry. Thermochemistry. Dalam kelas saya hari ini sepatutnya ada 3 benda. 3 benda yang penting. 3 benda yang penting dalam bab ni. Tapi dalam kelas saya hari ini saya nak pergi yang
Yang satu ni je. Yang satu ni je. Heat change in reaction. Tapi sebelum saya nak pergi yang satu ni, saya nak suruh kamu faham dulu. Saya nak suruh kamu faham dulu apa itu thermochemistry. Apa itu thermochemistry. Itulah yang saya cakap kat korang. Yang mana? Buat jap. Okey. Kita berkenaan dengan thermochemistry. Chemistry. Ini saya nak bagi tahu maksud sahaja ni, nak bagi tahu maksud sahaja kat kamu. Thermo ini dia melibatkan heat. Chemistry ni tindak balas lah, chemistry lah, betul tak? Chemistry tu chemistry lah. Maksudnya thermochemistry ini adalah bab yang mana kita akan belajar berkenaan dengan heat yang berlaku semasa proses tindak balas kimia. Sebab saya cakap kat korang tadi, semasa proses tindak balas kimia ataupun fizik, ada sesetengah tindak balas kimia dan ada sesetengah tindak balas fizik yang melibatkan perubahan haba. Haba tu heat lah kan, betul tak? Perubahan haba. Yang mana ada haba yang akan dikeluarkan. Ada haba yang ada haba yang diserap. Contohnya dulu kalau kamu belajar dulu kan, daripada pepejal nak pergi kepada cecair. Ini nak kena apa? Ini nak kena heat absorb ke heat release. Kan dulu pernah kan, lepas tu daripada liquid nak tukar kepada gases. Ini memerlukan absorb the heat ataupun release the heat. Betul tak? Ini contohnya perubahan fizik. Perubahan kimia pun ada juga. Ada juga tindak balas kimia yang dia menyebabkan heat to release ataupun heat to absorb. Jadi yang kita nak tengok sekarang ni kimia. Kita nak tengok heat release or absorb in chemistry. Masa bila heat absorb ataupun release tu? Masa reaction, masa tindak balas kimia. Jadi heat yang di-release ataupun yang di-absorb semasa tindak balas kimia, kita namakan dia sebagai thermochemistry. Faham? Thermochemistry. Heat absorb or release during chemical reaction. Is known as thermochemistry. Okey, boleh? Faham? Itu yang soalan saya tanya tadi. Kamu faham tak apa itu thermochemistry? Itu sahaja. Okey, boleh faham ke tak? Kalau faham cakap ya, saya nak continue. Kalau faham cakap ya, saya nak continue. Okey, faham? Ya. Okey, alhamdulillah ada dalam 3 orang cakap faham, 4, okey. Maksudnya bolehlah saya continue. Continue. Okey, jadi tadi saya dah cakap kat korang. Heat ni ada yang absorb, ada yang release. Dalam thermochemistry ni, apa term yang penting yang perlu kamu tahu? Yang pertama adalah term endo.
Endotermic. Endotermic. Dan yang kedua, exothermic. Endotermic dan exothermic. Termic. Dua ni pun kamu nak kena tahu juga ni istilah ni. Kalau saya cakap endotermic, kamu dah kena ada dah dalam kepala kamu tu apa endotermic. Lepas tu kalau saya cakap exothermic, kamu dah ada dah dalam kepala kamu tu apa exothermic. Okey, boleh? Okey, termic. Saya pergi yang belakang dulu. Termic tu maksudnya heat lah. Maksudnya heat. Haba. Termic tu maksudnya heat. Apa itu endo? Apa itu exo? Ex-girlfriend, ex-boyfriend, ex-wife, ex-husband. Maksudnya you dah release. Betul tak? You dah release benda tu. So dia akan jadi ex. Betul? Boleh tak? Cara kamu nak ingat. Ex. Maksudnya itu ex-boyfriend. Maksudnya kita dah release dah dia. Betul tak? Kita dah keluarkan dia daripada hidup kita. Betul tak? Betul? Okey, jadi exo tu maksudnya exothermic. Maksudnya kamu release heat. Exo, release. Boleh? Faham? Boleh Utaya? Jangan menangis Utaya. Kenapa menangis tu Utaya? Exo maksudnya kamu dah release. Maksudnya kamu buang heat tu. Kan? Faham? Exothermic maksudnya kamu buang heat tu. Endo masuk dalam, enter. Endo, D tu dalam. D ni dalam. Kamu ingat formula macam tu je. D ni dah dalam. Endo, N masuk, do dalam. Masuk ke dalam. Endotermic maksudnya kamu tarik heat tu masuk ke dalam. Tarik heat tu masuk ke dalam. Boleh? Saya nak kamu tahu dulu apa itu exothermic, apa itu endotermic. Jadi kita pergi tengok satu persatu. Kita tengok exothermic dulu. Apa perubahan yang akan berlaku kepada exothermic? Kalau exothermic ni apa perubahan yang akan berlaku? Okey, contohnya kita ada satu tindak balas. Kita tindak balaskan bahan X dengan cecair Y. Bahan X dengan cecair Y. Kita ni adalah tindak balas cecair X dengan Y tu dia menghasilkan tindak balas exothermic. Exothermic tu maksudnya dia akan membebaskan apa? Maksudnya dalam ni dalam bahan X dengan bahan Y ni dia ada heat, dia ada energi dia kan, betul tak? Jadi bila X dengan Y ni sudah react, bila Y dah react dengan X tadi, bila dia dah jadi YX tadi, dalam masa yang sama dia dah telah release heat. Release kita buat macam ni. Dia release heat to the surrounding. Bila dia release heat to the surrounding, bila kita touch bekas dia ni, kamu akan rasa cool ke kamu akan rasa hot? Kamu akan rasa cool ke kamu akan rasa hot? Saya nak tengok jawapan korang. Exothermic. Bila reaction tu berlaku dan reaction itu adalah exothermic reaction when we touch the container in the surrounding outside layer, what you feel? Is it hot or cool? Hot. Yes, hot lah, betul tak? Betul, bagus. Hot lah because heat dah keluar, right? So dekat surrounding tadi dia akan jadi very very hot. Bukan very hot lah, maksudnya kalau heat tu dia release sangat banyak, hot lah kan. Kalau heat tu suasana kuku je, suasana kuku lah kan, betul. Okay, kalau kita ada kat makma, memang kita boleh buat eksperimen ni. Yang mana bila kamu campur sodium hydroxide, kamu campurkan dia ke dalam air, kamu bila sentuh bika tu, akan rasa, panas cikgu. Itu maksudnya the reaction between the
sodium hydroxide and water produce adalah exothermic reaction. Okey, contohnya kalau dalam kehidupan kita seharian, yang perempuan-perempuan ni macam Afrina, macam Gode, macam Zato ni kan, macam Q, kamu pernah tak tolong mak kamu cuci baju? Kan cuci baju, kalau tak pernah tolong, sila tolong. Besok lah, ini dah tengah hari dia kan, besok sila tolong mak kamu cuci baju. Okey, masa cuci baju tu, masa kamu nak scoop sabun kan diperbuat daripada sodium hydroxide, betul tak? Kan? Ingat lagi tak? Sodium hydroxide campur dengan apa? Campur dengan minyak kan? Jadilah sabun, saponification kan, betul? Yang bab 5, ingat balik. Okey. Jadi cuba kamu ambil sabun, lepas tu sabun tu kamu pegang sabun tu dengan tangan. Tak payahlah pegang dengan scoop dia tu. Ambil sabun, kamu pegang dengan tangan, lepas tu kamu cuba letak dekat air. Sabun basuh baju kamu tu. Cuba kamu letak ke aliran air. Cuba kamu rasa panas ke sejuk? Cuba rasa. Ada pernah siapa buat ke? Panas cikgu. Tengok, nampak. Ini lelaki boleh tengok. Gode suka membasuh baju, Afrina suka membasuh baju. Boleh dijadikan calon isteri. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Anas, boleh dah ni nak cuk Afrina ni Nas. Dia rajin basuh baju ni Nas. Utaya boleh cuk Gode Utaya. Okey, you rasa panas, betul tak? Maksudnya di situ endothermic reaction telah endotermik lah pula dah, exothermic reaction telah berlaku. Maksudnya exothermic reaction, apa akan terjadi pada surrounding? Temperature surrounding akan increase. Ini kamu kena tahu ni. Kalau proses tu adalah exothermic, temperature akan increase, lepas tu surrounding become hot. Kalau endothermic reaction, kalau endo maksudnya kita tarik masuk dalam. Okey, kita react bahan A dengan bahan B. Okey, bila kita react bahan A dengan bahan B, reaction dia adalah endothermic. Jadi heat daripada surrounding ini, akan diabsorb masuk ke dalam ni. So apa akan terjadi? To the surrounding. Become cool ke become hot? Kalau endothermic, jawab, saya nak tengok. Kalau endothermic, bila heat diabsorb masuk ke dalam bekas yang reaction tu, what happen to the surrounding? Dia become cool. Kan temperature of surrounding become lower, decrease, and the surrounding become cool. The surrounding become cool. Ini macam cooler pack. Kalau dalam kehidupan kita seharian, dia punya application tu, cooler pack yang kamu apa tu? Yang kamu demam tu, yang kita tampar dekat dahi tu kan, cooler pack tu. Ni siapa-siapa yang kena mesin ni, demam, panas, sampai terketar-ketar kan, badan kamu, kita pun pakailah pack tu kan. Pack tu apa fungsi dia? Pack tu fungsi dia akan tarik heat dekat badan kamu ni. Cool fever, betul Anas, cool fever. Cool fever tarik semua heat dekat badan kamu tu. Kan kamu panas kan, badan kamu panas, jadi cool fever tu tariklah heat tu kat badan kamu. Bila cool fever tu dah tarik panas tu kat badan kamu, kamu pun sihat kan, betul tak? Kamu pun sihat lah. Jadi betul tak fakta? Jangan letak
benda alah apa? Benda cool fever tu dekat dahi. Nanti kepala kita jadi panas. Betul tak? Tak betul kan? Betul tak? Sebab yang sudah dalam cool fever tu dia ada satu bahan yang mana bahan tu dia bila dia react dia akan menghasilkan jenis endothermic. Maksudnya dia boleh react kalau dia serap energi. Bila dia serap heat energy daripada badan kita tu, dia pun react lah dekat dalam bekas cool fever tu. Adalah, tengoklah ada bahan-bahan dia tu kan. Bahan-bahan dia tu kalau dia bertindak balas, dia akan menghasilkan endothermic reaction yang mana masa dia untuk dia nak bertindak balas tu dia mesti serap dulu semua heat yang ada dekat badan kamu ni kan. Bila heat diserap bila heat yang ada dekat badan kamu ni diserap, maka kamu pun jadilah stabil balik suhu badan kamu, jadilah 37 darjah balik. Maka pun dah tak demam lagi dah. Kan, betul tak? Itu adalah salah satu contoh kegunaan endothermic dalam kehidupan kita seharian. Tu thermochemistry lah tu. Thermochemistry punya produk. Kan, betul tak? Kalau dulu-dulu mak kamu hanya ambil kain, perah, letak. Lepas tu ambil lagi kain, perah, letak. Kan, betul tak? Kan, yang tu tak efisien sangat lah. Ini sekali tampar je. Yang ada dekat dalam tu, akan serak semua haba dekat badan kita dan kita pun kembali sihat. Okey, boleh? Okey, ini adalah berkaitan dengan endothermic. Yang mana endothermic surrounding become cool. Lepas tu temperature of surrounding akan decrease. Okey, satu lagi yang saya tertinggal dekat kamu. Endothermic. Endo ni maksudnya serap haba. Betul tak? Okey, kita nak pergi yang ke seterusnya dah ni. Saya nak pergi yang ke seterusnya dah ni. Kalau dalam buku teks kamu, muka surat 118. Muka surat 118. Okey. Reaction, chemical reaction, dia mestilah ada reactant, dia mestilah ada produk. Betul tak? Kan, betul. Kalau chemical reaction, dia mesti ada reactant, dia mesti ada produk. Mesti ada reactant, mesti ada produk. Sekarang A dengan B, ini kita punya ini kita punya reactant. Betul tak? Ini kita punya reactant. Okey, bila dia dah bertindak balas, dia jadi C. C ni merupakan kita punya ini kita punya produk, ini kita punya reactant. Betul tak? Lepas tu masa dia tindak balas ada berlaku perubahan energi. Heat is energy, right? Betul kan? Heat is energy, right? Heat is energy. Jadi hari ini dalam kelas saya nak kamu pandai untuk melukis energy level. Ini yang penting. Ini adalah salah satu benda yang penting dalam bab ini. Kamu student chemistry, you need to know how to draw the energy level. Level untuk endothermic reaction and level untuk exothermic. Yang tadi saya kata berkenaan dengan exo. Exo. EX. Mana exo? EXO. Exo, endo. Exo dan juga endo. Okey. Exo maksudnya heat release. Kalau heat release means that you release the energy. Kan? Ni saya dah cakap kat korang ni. Is energy. Kalau endo, you absorb. Means that you absorb energy. Betul tak? You absorb heat means you absorb energy. Right?
Bila you absorb energy, what happen to the energy? Is it increase or decrease? Bila kita absorb the energy masuk ke dalam kita, what happen to our energy? Is it become decrease or increase? Right, saya nak tulis. Saya nak tengok. Energy, heat, kita absorb. Become increase ke decrease? Okay, Utaya cakap increase. Orang lain cakap? When we absorb the heat, what happened to the energy? Is it increase or decrease? My question is. Utaya seorang je jawab ni increase. Milan jawab increase. Okay, one more time. Saya ulang lagi sekali. Kalau kita absorb heat, kalau kita serap haba, apa akan terjadi energy? Apa akan terjadi kepada tenaga kita? Is it increase ataupun decrease? Increase ke decrease? Saya tak cukup lagi. 3 orang baru jawab increase because temperature rise. Increase because temperature rise. Temperature of surrounding decrease. Okay, increase. Okay, Gode jawab increase, Anas jawab increase, Zato jawab increase, Milan jawab increase, Utaya jawab increase. Kalau saya nak dengar, jawab apa? Nak jawab apa? Increase ke decrease? Milan jawab decrease pula. Tadi cakap increase, dapat decrease. Yang mana satu ni? Increase ke decrease? Increase ke decrease? Orang lain, cuba jawab. Saya nak tengok. Anda jawab increase lah. Anda suka increase. Anda jawab increase. Ruben. Ruben nak jawab apa Ruben? Cepat, saya nak mencalonkan pelajar PDPR yang paling aktif. Ruben tidur dah. Increase ke decrease Ruben? Soalan. Apalah Ruben ni. Soalan saya, kalaulah tindak balas tu endotermic kan tadi kan? Endotermic. Maksudnya heat is absorbed. Heat is absorbed. Kalau heat is absorbed, what happen to the energy dekat dalam bekas kita ni? What happen to the energy dekat dalam bekas kita ni? Apa akan terjadi kepada energy ni? Is it energy tu akan increase ataupun energy tu akan decrease? Bila kita absorb heat masuk dalam dia. Bila kita absorb heat masuk dalam dia, maksudnya energy tadi become increase. Betul tak? Jadi betul lah jawapan Anas, jawapan Eng tadi. Kamu kena ingat macam tu sahaja. Okay, kena tahu kalau EXO, dia secara dia macam mana kita nak lukis energy level ni. Nama dia energy level. Energy level diagram. Nama dia. Okay, mula-mula kita buat satu garisan. Lepas tu kita buat anak panah. Dan kita kena tulis kat sini. Energy. Kita kena tulis dekat sini. Energy. Lepas tu kamu tengok ni. EXO maksudnya kita release the heat. Right? EXO kita release the heat. Maksudnya kita punya reactant, lepas tu dia jadi product. Jadi kita release the heat, what happened to our product? What happened to the energy of product? Bila kita maksudnya produk kita, energy dia dah become lower. Betul tak? Dah become lower. Berbanding dengan reactant. Kan? Jadi energy level kita akan jadi macam ini. Ini pun kena anak panah. Maksudnya
Mula-mula reaction kita ni banyak energi dia. Lepas dia release heat, tinggal ini sahajalah energi dia. Ini adalah energy level untuk proses exothermic. Kalau endotermic pula macam mana? Endotermic kita lukis, ini kita punya energy level, ini kita punya energy level. Ini kita punya energy level. Okey, endonya kita serap heat. Kita serap heat. Apa akan terjadi kepada reaktor? Maksudnya, bila kita serap, what happen to the product? What happen to the energy of product? Mestilah energy of product tadi akan sebab kita serap energy, sebab kita absorb, betul tak? Dan energy of reactant kita mestilah lower than product. So, macam ini cara untuk kita diagram energy level untuk endotermic. Boleh? Boleh? Saya nak kamu kena pandai bezakan mana endotermic diagram, mana exothermic diagram. Jadi dekat sini daripada diagram ni, kita kena interpret the diagram. Kita pun cakaplah contohnya ini ini reactant kan, adalah C. Okey, jadi macam mana kita nak terangkan dekat sini? The reaction between A and B is exothermic reaction. Itu poin yang pertama. Lepas tu poin yang kedua. Kita boleh energy of reactant is higher than of product. Kita cakap macam tu. Lepas tu biasanya kalau dalam exam dia akan cakaplah heat yang dia release tu berapa kilojoule per mole. Jadi kamu pun tulis when A react with B, berapa mole heat is released to the surrounding. Kena cakap macam tu. Okey, yang ini ada muka surat dalam buku kerja korang. Dalam buku kerja korang dia ada pada muka surat 150. Tanda yang ni muka surat 150 pada bahagian exercise. Pada bahagian exercise. Okey. Jadi saya nak kamu inilah, saya nak kamu isikan tempat-tempat yang kosong. Ini delta H juga kepada kamu delta H. Delta H ini adalah simbol berkenaan dengan heat change. Heat change. Delta H adalah simbol untuk heat change. Okey, delta H. Delta ni dia adalah bahasa Greek yang maksudnya change. Change. Okey, H ni heat lah. Delta H ni dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Kalau negatif maksudnya dia exo. Maksudnya dia buang heat. Kalau positif maksudnya dia endo. Kalau positif maksudnya dia endo. Jadi kamu tengoklah masa nak lukis energy level tu, saya nak tengok kamu tulis ke atau positif kat depan. Kat sini mesti kena tulis positif kat depan. Kat sini mesti kena tulis negatif bla bla. Ni positif bla bla. Lepas tu dia punya unit, jangan tinggal unit. Kan heat tu adalah energy. Kalau energy unit dia mestilah joule. Kan betul tak? Unit dia mestilah joule. Joule sebab dia bila kita chemistry ni dia tak boleh lari daripada mole. Jadi joule per mole. Unit dia biasanya kita akan guna unit dia kilojoule per mole. Dia dalam unit kilojoule per mole. Sekarang ni 150 tu kamu tak
kamu tak perlu tahu lagi macam mana kita nak dapatkan unit nilai tu. Sekarang ni saya nak kamu pandai lukis je dulu energy level ni. Kamu kena pandai dulu. Kamu kena tahu dulu mana exothermic, mana endothermic. Okey, boleh? Saya nak dalam kelas saya hari ni tugasan untuk korang adalah muka surat 150, 151. Lepas tu ada sedikit sambungan dia pada muka surat 152 tu. Ini kalau biasanya soalan esei lah, soalan esei yang akan keluar, dia suruh kamu bagi penerangan. Dia suruh kamu energy level. Kalau kamu energy level, apa poin-poin yang perlu ada? Poin-poin yang perlu ada tu, ada 1, 2, 3, 4, ada poin yang ada 4 poin yang ada, jadi kamu pun adalah tulislah 4 poin tu. Kat sini kamu hanya fill in the blank saja. Tapi kalau dalam exam yang sebenar, soalan hanya itu saja. Contoh ya. Kalau siapa yang tulis HCl plus NaO. Plus NaO menghasilkan akan menghasilkan NaC. Tengok dekat hujung tu dia tulis delta H. Maksudnya kat sini reaction dia ada melibatkan perubahan negatif 47 kilojoule per mol. Soalan dia kata construct energy level diagram for the thermal equation. Kalau ni kita panggil chemical, kalau kita panggil chemical equation. Tapi kalau chemical equation dengan benda Allah ni, nama dia thermochemical equation. Nama dia adalah thermochemical equation. Nama dia. Okey. Jadi daripada thermochemical equation ini, dia suruh kamu construct energy level. So macam mana kamu nak construct energy level? Okay. Ini kita punya ini kita punya reactor, ini kita punya ini kita punya produk. Lepas tu kamu tengok negatif. Negatif maksud dia betul tak? Kalau negatif maksud dia exothermic. Kalau exothermic maksudnya produk dia punya energy adalah energy punya produk adalah lower dan reactant punya produk adalah higher. Jadi kita pun lukislah terus kita punya energy level. Okey, mula-mula buat satu garisan, anak panah, tulis energy. Kita tulis energy. Lepas tu reactant ke atas. Reactant sebab ini adalah exo. Jadi kita pun kat ni ini adalah mula-mula energy reactant ni tinggi. Lepas tu bila tindak balas, bila bertindak balas, energy dia tu become lower. Sebab apa? Sebab dia negatif. So kat sini apa yang kita nak kena tulis? Dekat sini kita nak kena tulis kita punya reactant iaitu HCl plus NaOH. Kat sini kita kena tulis produk kita iaitu NaCl plus H2 plus H2O. Lepas tu dekat sini kita kena tulis delta H kita ni. Delta H is equal to negative 57 kilojoule per mol. Okey, jadi apa yang kita boleh kata kat sini? Okey, HCl react with NaO release 57 kilojoule per mole of energy and the product is sodium chloride plus H2O. Lepas tu kita pun boleh cakap, apa? The reaction between hydrochloric acid and sodium
hydroxide is exothermic. Okay, during reaction, the temperature of the mixture. During reaction, the temperature of the mixture increase. Temperature of the mixture increase lah. During reaction, kalau kita tengok HCl, bila kita campur dengan Na ni sebab dia release kan, release heat. Jadi temperature dia become increase. When 1 mole of hydrochloric acid react with 1 mole of sodium hydroxide to produce 1 mole of sodium chloride and 1 mole of water, the quantity of heat release lah sebab negatif kan. Release is 57 kilojoule per mole. So the total energy of 1 mole of hydrochloric acid and 1 mole of sodium hydroxide acid is more than the total energy of, maksudnya the total energy yang ini berbanding dengan total energy yang ini lagi yang ini lagi higher. Is more lah, yang ini lagi more. Energy ini lagi more berbanding dengan energy ini. Itu kalau dia endo. Exo. Kalau dia endo, ada lagi cara penerangan dia. Nanti kamu boleh tengok. Kamu jawablah soalan muka surat 150, 151, 152. Kamu boleh jawab yang ni, boleh isi tempat kosong yang ni. Maksudnya kamu boleh faham. Okey, boleh? Itu kerja yang saya bagi kamu untuk kelas kita hari ini. Dan itu sahaja sebenarnya yang perlu kamu tahu dalam kelas saya hari ini. Okey, yang pertama tadi, awal-awal tadi saya dah cakap kat korang berkenaan thermochemistry yang mana kita nak tengok perubahan haba yang berlaku di dalam tindak balas kimia. Lepas tu saya pergi ke yang kedua, penerangan saya yang kedua, saya cerita kepada kamu bahawa kalau termo ni dia melibatkan heat. Kan, dia melibatkan heat. Lepas tu heat ni ada sesetengah reaction dia release the heat. Ada sesetengah reaction dia absorb the heat. Jadi ada istilah untuk heat absorb dan heat release, which is exothermic and endothermic. Kalau exo maksudnya kita release the heat. Kalau endo maksudnya kita absorb the heat. Okay, heat ini adalah energy, right? Heat is energy. Jadi bila kita absorb the heat, energy become increase. Bila kita release the heat, energy become decrease. Kan? Jadi dari situ you kena construct energy level diagram. Jadi dalam kelas saya hari ini kamu kena tahu macam mana nak construct energy level diagram untuk exothermic reaction, macam mana nak construct energy level diagram untuk endothermic reaction. Lepas tu macam mana you nak interpret the energy level tu. Itu yang saya ajar dalam kelas hari ini. Banyak juga tu kan? Banyak juga tu. Okay, so macam mana you rasa? Boleh? Saya rasa kalau you jawab soalan ni baru you boleh faham lah. Baru you boleh tahu sejauh mana tahap kefahaman you all semua. Okay, so macam mana untuk kelas kita hari ni? Okay ke tak? Sebelum kita tamatkan kelas, okay ke tak? Boleh kita tamatkan kelas sekarang? Ada apa-apa soalan? Senang ke kan? Tak ada calculation apa-apa pun. Hari ni tak ada calculation apa-apa pun. Tahu endothermic, tahu exothermic, tahu mana reaktan, tahu mana produk, tahu kalau tahu simbol delta H. Kalau negatif maksudnya exo, kalau delta H tu positif maksudnya endo. Boleh? Boleh? Cuba bagi tahu saya boleh ke tak? Cuba type, saya nak tengok semua boleh ke tak sebelum saya tamatkan kelas kita hari ini. Is it okay? Okay ke tak? Okay, Akmal cakap boleh insyaAllah. Okay, Anas ya Alhamdulillah. Bagus tu Anas. Kalau Alhamdulillah tu maksudnya dia macam 100% lah.
Okey, kalau Daniel ni boleh kod tu, kena jawab soalan dulu Daniel. Okey, apa-apa mesej saya personal. Okey, muka surat 150. Itu sahaja tugasan kamu untuk hari ini. Alhamdulillah saya tamatkan kelas kita. Kita jumpa lagi hari Khamis nanti. Kita pergi ke subtopik yang kedua, yang itu ada calculation. Yang itu ada calculation. Alhamdulillah kita dah nak habis dah. Tapi saya rasa kita nak ada exam Kita nak ada exam. Itu yang saya nak cepat, nak laju-laju tu sebab kalau boleh saya nak bagi soalan tu full format dah terus untuk korang. Dalam masa yang sama cuba ulang kaji balik yang masa topik-topik form 4 ya, sebab kita dah tak ada masa. Kita dah tak ada masa sebab sekarang ni saya nak jawab latihan. Kalau kamu tak ulang kaji, macam mana kamu nak jawab latihan tu? Baca lagi sekali imbas. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kalau semua dah cakap boleh, kalau semua dah cakap okey, alhamdulillah, terima kasih kepada 14 orang pelajar yang join kelas saya hari ini. Seorang lagi tu siapa? Saya tak boleh nak detect. Siapalah yang seorang lagi tu? Tak apalah. Nanti kamu bagi tahulah kawan kamu yang seorang lagi tu. Saya tak boleh nak detect. Serius, saya tak tahulah siapa yang seorang lagi tu. Tak boleh nak detect lah macam siapa ya seorang lagi yang tak ada dalam kelas kita ni? Tahu tak siapa yang tak ada? Oh, Tamedran. Tamedran, rasa Tamedran ada tadi. Tak ada ya? Tamedran tak ada. Mungkin internet tak ada ke apa ke. Nanti Subah ke, Gode ke. Nanti bolehlah share-share sikit dekat Tamedran. Okay, so itu sahaja. Thank you kelas. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okay, terima kasih korang.